Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana mahu mencari calon suami, tetapi hanya untuk menyeru bersama, mendengarkan saya pada hari ini. Nama diberi Nurul Izzah binti Roslan dari Sekolah Kebangsaan Desa Pengira Putra yang terletak di Sepang. Kod sekolah saya ialah BBA 9229. Saya berumur 11 tahun. Hobi saya melukis dan bermain permainan video, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang aktif. InsyaAllah, doakan saya ya dapat mencapai impian saya. Hari ini saya sangat bersemangat untuk berkongsi dengan anda tentang buku yang saya telah membaca, iaitu buku Teroka Sains 1. Sebenarnya buku ini mempunyai 4 siri, iaitu buku Teroka Sains 1, Teroka Sains 2, Teroka Sains 3 dan Teroka Sains 4. Buku ini ditulis oleh Dr. Wan Fahmi Datuk Wan Muhammad Mazarin. Beliau merupakan doktor falsafah dalam Bisanggel, Bioinformatics dan Biologi Pengkomputeran dari University of Edinburgh. Penulis media pula merupakan Dr. Nur Anis Abdul Hadi, graduan dalam bidang epigenetik, bioperubatan dari University Edinburgh. Penerbit buku ini ialah Teroka Sains Sendirian Berhad dan buku ini dicetak oleh Gutenberg Printworks. Untuk pengetahuan anda, buku yang menarik ini mengandungi 150 helai muka surat yang bercetak dan buku ini berharga RM25 Malaysia sahaja. Baiklah, berbalik kepada kandungan buku ini menceritakan tentang angkasa, geografi alam sekitar, mikrob, bakteria, virus, manusia, alam haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Susunan awal buku ini menceritakan tentang alam angkasa yang menakjubkan. Ia dimulakan dengan sistem bumi, ruang angkasa serta planet-planet yang mengelilingi bumi. Pada surat 5 menceritakan tentang planet di ruang angkasa. Di dalam bab ini juga menceritakan tentang fenomena alam yang bernama supermoon. Supermoon atau lebih dikenali dengan saintifiknya lunar perigi merupakan satu fenomena bulan purnama yang kelihatan lebih besar dan terang di urut. Berikutan kedudukannya paling hampir dengan bumi berbanding biasa. Menarikkan fenomena supermoon ini, sebenarnya banyak lagi fenomena atau kejadian-kejadian yang pernah berlaku sama ada dulu maupun sekarang. Menurut buku ini, satu kajian pada tahun 2011 yang dijalankan oleh saintis mendapati bahawa pusat manusia mempunyai lebih daripada 2,300 spesies bakteria dan 1,400 daripadanya adalah spesies baharu. Mengejutkan, cerita mengenai bakteria ini adalah sepanjang halaman 31 hingga 47. Topik seterusnya adalah mengenai sistem pada manusia. Buku ini menerangkan tentang sistem otak, sistem tengkorak dan keseluruhan sistem pada manusia. Ada beberapa fakta dalam buku ini yang membuat saya teruja untuk membacanya. Baru saya tahu bahawa apabila kita merasa malu, bukan sahaja pipi, malah perut kita juga akan turut menjadi kemerahan. Pelik bukan? Baiklah, susunan seterusnya adalah mengenai haiwan. Buku ini menceritakan tentang haiwan-haiwan yang terdapat di atas muka bumi ini. Terdapat 8.7 juta spesies unik hidup di atas muka bumi ini. Antara fakta yang menarik perhatian saya adalah mengenai penyu dan udang kara. Baru saya tahu bahawa penyu boleh bernafas melalui punggungnya, manakala udang galah pula kencing dari mukanya. Subhanallah, sangat mengagumkan. Dalam bab ini juga ada menceritakan tentang serangga yang sangat rajin. Saya pasti anda sering menjumpai serangga ini. Cuba teka. Ya betul, serangga itu adalah semut. Buku ini memberitahu bahawa semut sebenarnya sangatlah rajin dan tidak pernah tidur. Menurut buku ini, semut bernafas melalui rongga-rongga kecil pada badan kerana semut tidak mempunyai peparu dan sesetengah daripadanya tidak mempunyai mata. Banyak lagi kisah haiwan diceritakan dalam buku ini. Hakikatnya saya tidak berminat dengan alam sains, tetapi sejak saya membaca buku ini, saya lebih tertarik dalam bidang sains. Buku ini dapat mengubah persepsi saya terhadap dunia sains. Banyak yang saya baca dan banyak yang saya tak tahu. Buku ini umpama pil memujuk supaya saya lebih mencintai dalam bidang sains dan teknologi. Benarlah kata pepatah,
Sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut. Pelbagai paparan grafik yang berwarna-warni yang sangat menarik diri perhati saya. Penataan gambar yang jelas serta susunan gambar yang baik menjadikan buku ini lebih mudah untuk dibaca. Pembaca umpama dibawa menyusuri alam sains dengan paparan gambar yang sangat terperinci. Fakta-fakta yang diberikan jelas. Dengan membaca buku ini, umpama merungkai beberapa misteri dalam bidang sains. Fakta santai dan mudah untuk dibaca sekaligus menarik minat saya, dan bagi saya buku ini amat sesuai dibaca dimula dari murid pra, sekolah hingga ke golongan tua. Boleh dikatakan memang sesuai untuk semua lapisan umur dan masyarakat. Penggunaan tipografi dalam buku ini boleh dikatakan baik. Namun begitu, mungkin peneka grafik boleh minimalkan penggunaan typografi yang menarik supaya paparan nampak lebih jelas dan tersusun. Satu reka bentuk yang baik sebenarnya tidak perlu sampai mencabar otak manusia untuk membaca, tetapi sebaliknya membuat mereka memahami apa yang disampaikan dengan masa sesingkat mungkin. Boleh dikatakan saya mengesyorkan anda semua untuk membaca buku ini atas dasar fakta-fakta yang ditulis oleh penulis di luar jangkaan akal kita. Buku ini menambah perasaan teruja mengagumi kebesaran Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.